Kerajaan PH gagal bendung kluster tabligh. Kata Menteri Kesihatan, jika ia dapat dibendung, Malaysia hanya akan ada kluster-kluster kecil, kata Dr. Adam Baba. Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba mendakwa kerajaan PH sebelum ini telah gagal membendung kluster himpunan tabligh di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur yang menjadi punca kepada gelombang kedua penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Adam berkata, jika ia dapat dibendung, Malaysia hanya akan berdepan kluster jangkitan yang kecil. Pada 10 Mac ada kluster baru yang muncul yang kerajaan sebelum ini tidak dapat bendung, iaitu kluster tabligh. Ia himpunan di Masjid Sri Petaling berlaku daripada 27 Februari hingga 3 Mac. Ia sungguh besar sehingga hari ini kita tidak dapat menghentikan sepenuhnya penularannya. Masih ada kes-kes daripada kluster ini yang telah menular sehingga generasi kelima. Sebenarnya gelombang kedua tidak akan berlaku. Kita mungkin ada kluster kecil sahaja, katanya ketika sesi telesidang dengan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang dimuat naik di Facebook. Gerakan menyingkirkan kerajaan PH bermula pada 23 Februari. Bermula 24 hingga 29 Februari, Malaysia dipimpin oleh Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi Perdana Menteri sementara. Negara tiada kerajaan sepanjang tempoh itu. Muhyiddin Yassin yang membawa Bersatu keluar daripada PH untuk membentuk gabungan dengan pembangkang yang kemudiannya dikenali sebagai Perikatan Nasional PN mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac. Kabinet kerajaan baru termasuk Menteri Kesihatan hanya mengangkat sumpah pada 10 Mac. Semalam pakar ekonomi Dr. Jomo Kwame Sundaram turut menyentuh krisis politik tersebut dan kaitannya dengan COVID-19 dengan berkata, ia menyebabkan negara kehilangan 3 minggu dalam usaha menanganinya. Saya ingin menekankan bahawa Kementerian Kesihatan sudah mula bercakap mengenai ujian pada 3 Januari tahun ini. Kita, Malaysia benar-benar cepat dalam bertindak membendung COVID-19. Kita hilang sekurang-kurangnya 3 minggu kerana ketidakpastian dan kekurangan kepimpinan ekoran krisis itu. Apa sahaja kemajuan yang kita ada dalam tindakan awal pada Januari sebahagian besarnya hilang pada minggu-minggu ini, kata Jomo yang merupakan bekas anggota Majlis Penasihat Kerajaan PH. PKP tunjuk hasil. Ketika telesidang itu, Zahid beberapa kali mengucapkan tahniah pada Adam atas pencapaian Kementerian Kesihatan dalam membendung COVID-19 setakat ini. Adam turut mengongsi komunikasinya dengan sejumlah pemimpin dunia berkenaan pandemik itu. Saya yakin apa yang saya buat telah pun diiktiraf oleh dunia. Saya buat telesidang dengan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Saya buat telesidang secara langsung dengan Menteri Kesihatan China, Singapura dan Menteri-Menteri ASEAN serta ASEAN Plus 3, iaitu Korea Selatan, Jepun dan China, katanya. Adam juga berkata kira-kira 270,000 petugas barisan depan Kementerian Kesihatan yang digerakkannya bersama-sama Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah akan terus melangkah ke hadapan dalam menangani COVID-19. Katanya perintah kawalan pergerakan PKP dilihat menunjukkan hasil dan kadar kes sembuh di Malaysia iaitu 56% lebih tinggi daripada kadar sembuh dunia iaitu 30%. Ketika telesidang itu, Zahid turut menggesa Adam agar memastikan kawasan Parlimen Pembangkang turut menerima bantuan berkaitan COVID-19. Adam berkata beliau setuju dan kerajaan PN sentiasa sedia membantu. Kerajaan menguatkuasakan PKP sejak 18 Mac lalu dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Ia kini masuk fasa ketiga yang dijadual berakhir pada 28 Mac ini. Setakat tengah hari semalam, Malaysia merekodkan 5,251 kes COVID-19 dengan 86 kematian. Sejumlah 2,967 pesakit pula telah sembuh, manakala 2,198 lagi masih dalam rawatan. Kita beralih ke perkembangan berita yang seterusnya. Ismail Sabri serah kepada polis siasat VIP langgar PKP. Ismail berkata tiada sesiapa yang boleh mengatasi undang-undang ketika ditanya mengenai individu berjawatan tinggi yang dilihat melanggar PKP. Tidak ada sesiapa yang boleh mengatasi undang-undang dengan melanggar perintah kawalan pergerakan PKP, kata Menteri Pertahanan Ismail Sabri. Beliau berkata demikian ditanya mengenai individu berjawatan tinggi yang berkumpul beramai-ramai dan melanggar PKP.
Untuk sesiapa sahaja, saya dah sebutkan tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Itu asasnya. Jadi saya difahamkan sudah ada 3 laporan polis yang telah pun dilakukan. Oleh itu, kita serahkanlah kepada pihak polis untuk meneruskan tindakan, katanya pada sidang akhbar yang diadakan secara dalam talian hari ini. Gambar beberapa pemimpin Perikatan Nasional melakukan lawatan dan menikmati hidangan makanan beramai-ramai dikongsi secara meluas di media sosial sejak beberapa hari lalu sehingga mengundang banyak kritikan. Antaranya dilakukan oleh Timbalan Menteri Kesihatan sendiri, iaitu Nur Azmi Ghazali. Ini selepas beliau bersama Exco Kerajaan Negeri Perak, Razman Zakaria, dilihat menikmati makanan secara berkumpulan dalam satu majlis. Selain itu, tular gambar Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar mengunjungi bekas Menteri Besar Ahmad Said di kediamannya di Teluk Kalong, Kemaman ketika tempoh PKP masih berkuat kuasa. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin menyifatkan Nur Azmi sebagai tidak menunjukkan teladan yang baik. Muhammad Khalid juga menyorot bahawa menteri di negara lain meletakkan jawatan kerana perkara seumpama itu. Sementara itu, Ismail berkata bahawa polis membuat 1,565 tangkapan semalam, iaitu 508 lebih banyak berbanding hari sebelumnya. Seramai 13,639 orang telah ditangkap sejak PKP bermula. Dengan Ramadan yang semakin hampir, Ismail berkata bahawa polis akan membuat lebih banyak sekatan jalan raya. Beliau justru menasihati rakyat agar terus mematuhi PKP. Kita dah nampak kejayaan hasil PKP yang kita perkenalkan. Maka kita sepatutnya membantu kerajaan untuk memastikan sifar COVID-19. Kita harus terus tidak melakukan menerhadkan pergerakan untuk memastikan tidak ada lagi kes COVID-19 baru dan dapat menamatkan PKP, katanya. Dalam perkongsian berita yang berikutnya, Muhyiddin takut berdepan pembangkang, kata Teresa Kok. Notis persidangan parlimen yang hanya akan diadakan selama sehari sama sekali tidak berasas, kata anggota parlimen pembangkang. Anggota Parlimen Pembangkang terkejut apabila menerima email dari Setiausaha Dewan Rakyat yang memberi notis persidangan Parlimen pertama hanya akan diadakan selama sehari, kata anggota Parlimen Seputih Teresa Kok. Persidangan itu yang pada awalnya dirancang pada 9 Mac kemudian ditangguhkan sehingga 18 Mei akan diadakan hanya sehari kerana pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi memerangi penyebaran COVID-19 yang setakat ini mencatat 86 kematian. Ini sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan konsep demokrasi berparlimen yang sudah lama wujud. Kerajaan Perikatan Nasional tidak memiliki asas yang sah untuk menghadkan sesi parlimen hanya 1 hari kerana walaupun terdapat perintah kawalan berikutan pandemik COVID-19, akhir-akhir ini kita melihat banyak negara demokrasi seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat mengadakan sesi parlimen biasa. Malah, Korea Selatan bahkan mengadakan pilihan raya umum pada hari Rabu di bawah sekatan pandemik yang teruk, kata Kok dalam satu kenyataan malam tadi. Email yang dihantar oleh Setiausaha Dewan Rakyat Ridwan Rahmat mengatakan tidak akan ada sesi soal jawab lisan, soalan bertulis, usul dan persidangan khas dalam 1 hari persidangan itu. Sebab yang disebut dalam surat dari Parlimen tidak munasabah dan tidak masuk akal, kata Kok. Beliau berkata kerajaan PN tanpa rasa malu dan terang-terangan menunjukkan penghinaan terbuka terhadap peranan dan fungsi Parlimen. Kerajaan sedang berusaha menghalang dan melemahkan peranan Parlimen yang sah dan konsep pemisahan kuasa dalam menghalang perbahasan mengenai pakej ransangan. Kerajaan secara terang-terangan berusaha meranapkan melalui pakej ransangan ekonomi sebanyak RM250 bilion bersamaan dengan anggaran bajet setahun Malaysia melalui pintu belakang tanpa meminta persetujuan yang sewajarnya daripada Parlimen, tambahnya. Kok berkata adalah jelas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sangat takut berdepan anggota Parlimen Pakatan Harapan dalam sesi Parlimen yang sah kerana ini mungkin memberi peluang kepada pembangkang menggerakkan usul undi tidak percaya terhadapnya sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, anggota Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang berkata, beliau juga terkejut apabila menerima email dari Ridwan. Menurut notis Parlimen, hanya akan ada titah yang di Pertuan Agong membuka sesi Parlimen yang baru. Tetapi perbahasan usul terima kasih kepada yang di Pertuan Agong atas titah diraja ditangguhkan ke mesyuarat Julai, iaitu pada 13 Julai hingga 27 Ogos.
Ini paling tidak dapat diterima kerana membuatkan parlimen seperti pentas lawak, kata Lim. Katanya keputusan itu mesti dipertimbangkan semula oleh Perdana Menteri kerana parlimen mesti memainkan peranan utama bagi menunjukkan perpaduan dalam menangani wabak COVID-19. Lim menambah, parlimen harus memastikan strategi yang paling berkesan untuk mengatasi krisis COVID-19 dan merangka pelan keluar terbaik untuk memulihkan ekonomi negara. Menurut Kadir Jasin UMNO Buli Muhyiddin, mula-mula Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi bagi salam dan panjangkan doa. Lepas itu buat cadangan dan akhir sekali gugurkan bom, kata tokoh wartawan itu. UMNO sedang membuli Muhyiddin Yassin, kata tokoh wartawan Kadir Jasin. Mula surat yang dikatakan dihantar Ahmad Zahid Hamidi kepada Perdana Menteri. Lihatlah macam mana Muhyiddin dilayan oleh UMNO, atau lebih tepat dibuli. Ini surat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sendiri. Mula-mula bagi salam dan panjangkan doa. Lepas itu buat cadangan dan akhir sekali gugurkan bom, katanya malam ini pada suatu hantaran di media sosial. Berdasarkan sepucuk surat ditandatangani Presiden UMNO dan dilihat Malaysia kini, parti itu misalnya menuntut agar pengurusi UMNO Sabah, Bung Mokhtar Radin dijadikan pengurusi Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah. Seorang pemimpin UMNO yang enggan didedahkan identitinya mengesahkan kesahihan surat bertajuk cadangan dan tuntutan UMNO Sabah tersebut. Dalam surat sama, Ahmad Zahid turut meminta agar anggota Parlimen Kimanis Muhammad Alamin dilantik sebagai Timbalan Menteri di peringkat Persekutuan, manakala bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Abdul Rahman Dahlan dicadang agar dilantik sebagai Ahli Dewan Negara mewakili Sabah. Rebut jawatan kebulur turut disenaraikan dalam tuntutan berkenaan ialah Timbalan Ketua UMNO Sabah merangkap ahli majlis tertinggi parti itu, Yaakob Han, supaya dilantik menjadi pengerusi Lembaga Pelabuhan Labuan. Kadir pada hari ini turut menjelaskan Muhyiddin kini berhadapan dengan berbagai-bagai tuntutan daripada parti komponen PN, khususnya mengenai sebahagian jawatan dalam kerajaan. Ini tuntutan yang kita tahu, yang kita tidak tahu entah macam mana. PAS lagi teruk. Mula-mula seorang Menteri PAS Tahyuddin Hasan umum kata MP Perikatan Nasional yang belum ada jawatan akan dilantik ke GLC. Belum apa-apa, seorang lagi Menteri PAS Khairuddin Azman Razali dah lantik member dia ke Lembaga Getah Malaysia. Dakwa bekas penasihat kepada Perdana Menteri ke-7 Dr. Mahathir Mohamad itu. Beliau juga menyoal jika ini cara PN mentadbir negara dengan membuang golongan profesional dan berebut jawatan kosong macam orang kebuluran. Tak malukah Parti Bersatu tengok Presiden dibuli oleh UMNO dan PAS secara terbuka soal Kadir? Malaysia kini sedang cuba mendapatkan pengesahan rasmi daripada UMNO berhubung surat berkenaan, manakala salah seorang anggota Majlis Tertinggi UMNO, Muhammad Razlan Muhammad Rafi, menafikan kesahihan surat tersebut. Sementara itu, Exco Armada Bersatu, Muhammad Asram Mustaqim Badrul Munir, menempelak Zahid menggesa supaya tidak campur tangan dalam urusan pentadbiran Muhyiddin kerana menjadi hak prerogatif Perdana Menteri untuk membuat lantikan. Zahid dan seluruh kepimpinan UMNO perlu sedar begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Bersatu, terutamanya kepimpinan parti khususnya Muhyiddin Yassin yang menyusun barisan eksekutif dan pimpinan di agensi serta GLC. Apabila ramainya adalah dari kepimpinan UMNO, maka jangan tamak, jelasnya. Maka sifat gila kuasa seakan UMNO sahaja yang layak adalah suatu perlakuan yang tidak mencerminkan keharmonian dalam gabungan dan ini tidak seharusnya ditonjolkan dalam keadaan wabak yang sedang melanda, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Menurut Ashraf lagi, pimpinan Sabah dari Bersatu seperti Haji Jinor, Masdi Manjun dan Muhammad Arifin Muhammad Arif dilihat lebih layak dan mempunyai kredibiliti daripada nama-nama yang dicadangkan oleh pihak UMNO. UMNO diminta jangan merumitkan lagi keadaan. Juga buat Muhyiddin Yassin, pohon jangan tunduk pada tuntutan UMNO, tegas pemimpin Pemuda Bersatu itu. Ayo kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Menteri PN akan jadi bahan ketawa kalau rakyat ketika ini terlalu cerdik, kata Iskandar, dan tidak ada apa-apa yang dapat disembunyikan oleh kerajaan daripada mereka. Menteri-Menteri Perikatan Nasional PN mungkin menjadi bahan ketawa orang ramai jika berlaku pertelingkahan dalaman atau gagal menguruskan lantikan politiknya
kata Ketua Penyelaras Pusat Sumber untuk Kemajuan Masyarakat dan Perumahan RIEH Iskandar Abdul Samad. Katanya, rakyat pada hari ini terlalu cerdik dan dapat melihat tingkah laku pemimpin kerajaan yang dianggap tidak wajar. Misalnya, kata Iskandar, jika ada lantikan ke jawatan dalam kerajaan atau agensi kerajaan yang dibuat semata-mata atas pertimbangan politik. Selepas ini, jika berlaku pertelingkahan dalam PN seperti zaman PH, menteri-menteri menjadi bahan gelak ketawa atau pelantikan jawatan dalam kerajaan dan agensi kerajaan atas pertimbangan politik semata-mata, maka sudah tentu rakyat tidak akan berdiam diri. Rakyat hari ini terlalu cerdik, tidak ada perkara yang dapat disembunyikan daripada mereka, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Untuk rekod, antara isu yang menjadi buah mulut orang ramai ketika ini ialah pelantikan ahli-ahli Parlimen PN ke jawatan tertinggi dalam agensi atau syarikat berkaitan kerajaan GLC. Hal itu berlaku selaras dengan pemberhentian atau penamatan pegawai-pegawai kanan lantikan PH, termasuk dalam kalangan golongan teknokrat atau profesional. Semalam, salah seorang veteran PAS, Mustafa Ali, juga membangkitkan isu yang sama. Iskandar berkata kerajaan PN boleh diibaratkan seperti seorang askar yang berjalan di medan perang. Ada jalan yang selamat dan ada jalan yang berbahaya kerana jelas terdapat periuk-periuk api. Hanya orang yang bodoh yang akan memilih jalan yang ditanam dengan periuk api. Tetapi kadangkala tindakan orang politik susah hendak dipahami. Justru, jangan ada yang merasakan diri mereka kebal dengan memilih jalan yang penuh dengan bahaya, katanya yang juga bendahari PAS Pusat serta bekas Exco Kanan Selangor. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda mendengar video ini hingga ke penghujungnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sila kongsikan video ini ke akaun media sosial anda. Terima kasih.